أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin sidang jemaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah pada pagi ini dengan izinnya dapat kita bersama-sama untuk meneruskan bacaan kitab Nasaihul Ibad muka surat 157, nasihat yang ke-32. 157, nasihat yang ke-32. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Iza kana yaumul qiyamah yudha'ul mizan fayu'ta bi ahli salah fayu'ta baca dengan baris atas. Dalam kitab tu dia letak baris bawah. Fayu'ti kan. Jadi betulkanlah. Fayu'ta. Itu fi'il madhi majhul. Fayu'ta bi ahli salah fayuwaffawna ujurahum bil mizan summa yu'ta. Yang tu betul. Yu'ta. Kalau kita nak baca ti, sebelumnya kena baris atas ya. Ya ti. Itu sikitlah bahasa Arab. Ya ti. Tapi kat sini dia yu. Bila yu dia tak boleh yu'ti, yu'ta. Dia bertukar. Summa yu'ta bi ahli saum fayuwaffau. Fayuwaffau. Ayat ni pun terpelecok sikit baris tu. Fayuwaffau bukan fayuwaffu. Yang atas tu betul dah tadi. Fayuwaffawna ujurahum bil mizan summa yu'ta bi ahlil bala la yansibu lahum mizanun wa la yunsharu lahum diwanun fayuwaffawna ujurahum bighairi hisab hatta yatamanna ahlul afiyah law kanu bimanzilatihim min kathrati sawabillahi ta'ala au kama qala. Apabila telah terjadi hari kiamat, iza kana yaumul qiyamah, maka timbangan diletakkan. Yudha'ul mizan. Mizan tu timbangan. Mizan. Lalu ahli solat. Ahli solat, orang yang rajin solat, untuk dapat
members, ahli. Kena rajin lah. Orang yang rajin melakukan solat, dan terutamanya solat sunat lah, hak wajib dah tentu wajib dah. Lalu didatangkan orang yang rajin menunaikan solat, maka dipenuhi pahala-pahala mereka sesuai perhitungan mizan. Ujurahum tu pahala-pahala, ujur. Fayuwafau, dipenuhi. Lalu didatangkan pula orang-orang yang berpuasa, bi ahli saum, orang yang rajin puasa. Puasa-puasa sunat. Diserahkan pahala mereka, diperlihatkan pahala mereka sesuai dengan perhitungan mizan. Dan akhirnya kata Nabi, didatangkan orang-orang yang ditimpa bencana, bi ahlil bala, bi ahlil bala, orang yang banyak ditimpa bencana, ujian, musibah. Untuk mereka tidak diperhitungkan dengan mizan, dan tidak pula dibentangkan kepada mereka catatan amalnya, lalu diberi pahala sepenuhnya tanpa hitungan. Fayuwaffawna ujurahum bighairi hisab tu. Bighairi hisab, tanpa hitungan, tak terhitung banyaknya pahala kepada ahlul balak ni. Hatta sehingga orang-orang yang selamat mengharapkan beroleh kedudukan seperti mereka. Kerana apa? Kerana banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Huraian. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas menerangkan. Dia nak bagi tahu apa? Menerangkan bahawa amalan solat, puasa, haji dan lainnya semua akan ditimbang. Semuanya akan ditimbang. Namun ada amal yang tidak akan ditimbang, iaitu siapa? Orang-orang yang sewaktu di dunia ditimpa musibah, bala tadi. Mereka sabar menghadapinya dan redha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada hari kiamat, pada hari akhirat kelak, orang-orang yang sewaktu di dunianya sentiasa berada dalam kesenangan, kemudahan dan kekayaan, mereka mengharapkan dapat seperti orang-orang yang ditimpa musibah kerana banyaknya pahala yang diberikan kepada mereka. Ini satu motivasi, satu jaminan
melalui lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada mereka-mereka yang di dunia ini diuji dengan ujian-ujian yang besar, ujian-ujian yang hebat, ujian yang kadang-kadang tu bertimpa-timpa, dipanggil ahlul bala. Ahlul bala lawan dia ahlul afiyah. Dalam hadis ni dapat kita faham secara umum manusia kat dunia ni sama ada dia ahlul bala ataupun ahlul afiyah. Hatta yatamanna ahlul afiyah. Kita pun sebutlah sihat wal afiyah. Okey. Baik. Bila kita berbicara tentang bala, musibah, bencana, bala tu sama aja. Tetapi dia berubah bila terkena atas orang tu. Siapa orang tu? Contoh berlaku banjir kan. Banjir tu bersifat merata, dia pukul semua. Adakah kita nak hukum ini kerana dosa lah ni? Jadi nak menghukum tu sebenarnya agak sulit. Sulit tu disebabkan ada bala yang Allah datangkan kerana memang sebab dosa. Dan ada pula Allah datangkan kerana ujian. Macam Nabi Ayub diuji dengan sakit kan. Adakah kerana Nabi Ayub dosa? Sedangkan dia Nabi yang bersifat maksum. Jadi ada ulama meletakkan kategori kalau musibah itu, bala tu terkena kepada para nabi, orang-orang yang memang soleh, itu adalah untuk menaikkan darjat. Kalau bala tu terkena atas orang Islam, tapi ada buat dosa, lalai, adalah kesilapan-kesilapan, maka itu bertujuan mudah-mudahan untuk kafarah. Kafarah. Ada pula bala yang Allah turunkan itu bukan nak naikkan darjat, bukan nak buang dosa, tetapi memang Allah nak hina dia sebagai tanda kemurkaan. Ayat ni kepada orang kafir, orang munafik, ahli-ahli bid'ah, golongan-golongan yang bangga dengan dosa kan. Secara umumnya begitulah dia punya pembahagian. Jadi kalau berlaku bala bencana macam kita sebut tadilah, tsunami, gempa bumi, ramai yang meninggal dunia. Jadi yang meninggal dunia tu mungkin ada yang dengan bala tu naik lagi darjat dia. Kalau dia betul-betul orang yang sangat soleh, golongan muqarrabin. Ada golongan yang dengan bala tu menjadi penghapus dosa dia. Ada pula yang dengan bala tu memang tanda Allah murka kat dia. Okey, baik. Jadi dalam hadis ini Nabi sebut bagaimana di akhirat nanti
golongan afiyah ni, golongan afiyah, mereka sangat cemburu, jealous kepada golongan ahlul bala. Sehingga mereka mengharapkan, kenapalah di dunia dahulu kami pun tak dibala macam mana golongan ahlul bala. Mudahnya macam di Palestin lah tuan-tuan. Itu bala lah. Ya, ujian, musibah. Ya, apa yang ditanggung oleh saudara-saudara kita. Kita di sini nisbah dengan diorang, kita aman lah, alhamdulillah. Ya, di sana rumah hancur, hospital hancur, sekolah hancur, kematian dah berapa ribu. Ya, kanak-kanak, tu ahlul bala tu. Tu ahlul bala. Kita di sini alhamdulillah boleh pergi shopping, boleh datang kuliah, boleh berurusan, boleh beraktiviti. Tapi di akhirat nanti, ya, bila kita tengok pahala yang Allah berikan kepada ahlul bala ni, kita pun rasa macam, kenapa kat dunia dahulu aku tak diuji sebegitu, supaya aku pun boleh dapat pahala yang banyak kan. InsyaAllah, kalau mereka orang-orang yang soleh, memang orang yang berpegang teguh dengan agama, kita harapkan begitulah. Kalau di kalangan mereka ada orang beriman, orang Islam, tapi mungkin ada sedikit kecuaian, kita mengharapkan Allah ampunkan dosa, gugurkan dosa-dosa mereka sebagai kafarah. Bila gugur dosa tu, kalau mati sekalipun, bersihlah. Bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih, kerana dengan ujian itu menghapuskan dosa mereka. Ya. Paling tidak di situlah. Ya. Dan hadis ini, hadis yang kita baca pagi ini, selari dengan firman Allah yang selalu kita ulang-ulang. Harap tuan-tuan pun dah ingat lekat. Ya, iaitu dalam surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat 10. Zumar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ayat tu menjadi, macam kita sebut tadilah, motivasi, kekuatan. Hanya saja kami memberi pahala kepada hamba-hamba kami yang sabar dengan pahala yang tak terhitung banyaknya. Kalau sembahyang masih boleh ditimbang, puasa masih boleh ditimbang, haji dan seumpamanya masih boleh ditimbang. Tetapi untuk orang sabar ni, hanya Allah yang mengetahui. Sebab tu kalau kita baca hadis bulan Ramadan berkenaan dengan orang puasa kan, orang puasa ni Allah cakap apa? Serah kepada aku, dia kata. Li, orang puasa ni aku yang menentukan. Sukatilah aku nak bagi dia pahala banyak mana. Allah tak sebut 700 ke. Sebab dalam puasa tu pun ada unsur-unsur sabar lah. Kita diminta sabar, tak makan, tak minum kan, sebulan. Kalau yang lain tu biasa Allah sebut, buat ni dapat banyak ni, buat ni sekian-sekian pahala kan. Tapi puasa ni akulah yang akan membalasnya. Dia tak sebut. Bila sampai tahap tu, ke istimewa lah, tersangat istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sabar ni sangat mahal sebenarnya. Tapi nak praktik dia perit lah. Kerana sabar ni takkan ada perbincangannya, melainkan dia datang dengan pakej macam tadilah, bala ni. Cerita sabar ni dekat dengan bala bencana. Kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 155 tu kan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Demi kami akan uji kamu dengan ketakutan, dengan kelaparan, kehilangan harta, kehilangan orang tersayang, kebun-kebun yang tak menjadi. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Berilah khabar gembira kepada orang yang sabar. Apa dia khabar gembira? Pahala yang tak terhitung. Pahala yang tak terhitung. Bahkan dalam surah Ali Imran ada satu ayat pendek je, tapi sangat
Sangat, orang kata apa, kalau kita hayati tu berbunga-bunga hati. Wallahu yuhibbus sabirin. Apa dia? Yuhibbu. Allah cinta. Allah kasih. Allah suka sangat kepada hamba-hambanya yang sabar. Hidup kita ni memang nak memburu cinta Allah, nakkan cinta Allah, nak Allah cinta kita. Jadi kalau nak dapat cinta Allah, salah satu jalannya sabirin lah. Sebab Allah dah isytihar begitu. Wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang sabar. Justru itu tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu, para hadirin yang dikasihi sekalian, jelas didikan tarbiyah dalam Islam ini, Islam mengajar kita untuk sentiasa menghidupkan jiwa melihat adanya hari akhirat. Ini cerita akhirat lah, mizan ni kan. Dalam istilah lain dipanggil apa? Ghaibiyat. Ghaib, benda ghaib kan? Ghaibiyat. Iman, beriman dengan hari akhirat. Sebab zaman mutaakhir ni tuan-tuan, zaman anak-anak kita, cucu-cucu yang ke depan ni, kita pun risau. Semakin hari semakin menebal. Dipanggil apa? Fahaman maddiyah. Maddiyah. Dalam bahasa Melayu disebut kebendaan. Bila kebendaan ni terlampau kuat, ghaibiyat tu hilang dah. Dia dah tak fikir dah syurga, neraka, mizan, mahsyar. Dia nak benda depan mata dia kat dunia ni je. Perjuangan dia pun benda. Ukuran seseorang pun berdasarkan benda. Kebendaan tu dia bagi maddiyah, materialism tu. Ini yang menghakis. Menghakis jati diri kita sebagai orang Islam yang beriman. Habis. Ya. Okey. Adakah sabar ini bila kita hadapi sesuatu kita perlu ikhtiar untuk keluar daripada masalah yang kita hadapi? Jawapannya ya. Maknanya sangat salah kalau kita faham sabar ialah berpeluk tubuh. Kan, seolah-olah sabar ni ialah sabar je, tak buat apa-apa. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita pernah bawa kisah bagaimana isteri Nabi Allah Ibrahim, iaitu tidak lain Siti Hajar. Siti Hajar ketika diarahkan oleh Allah untuk letak di Mekah kan, duduk berasingan, Siti Hajar pun dengan anaknya Nabi Ismail yang masih kecil mengajar kepada kita, meninggalkan satu suri teladan apa makna sabar. Apa dia rencah-rencah ramuan sabar. Pertama sekali, Siti Hajar tak mempertikaikan kehendak Allah. Tak merungutlah kita katakan. Tak adalah nak apa ni, ya Allah engkau suruh suami aku letak aku kat sini, duduk berasingan jauh pula tu, anak masih kecil kat padang pasir kan, belum ada air zam-zam lagi, masa tu tak ada air. Kalau sekali tengok macam kerja gila lah, ini perintah gila. Tapi Siti Hajar tak berbunyi yang tu. Jadi sabar ni ialah tak mempertikaikan kehendak dan kebijaksanaan Allah. Lepas tu bila Nabi Ismail menangis, dahagakan susu, air, Siti Hajar tak duduk diam berpeluk tubuh. Itu yang dia pergi cari air. Inna Safa wal Marwah tu, sampai diabadikan dalam ibadat haji sa'i tu. Jadi sabar ialah berusaha keluar daripada belenggu masalah yang kamu hadapi tu.
Pertama dia redha lah, kita sebut bahasanya redha dengan Allah, bersangka baik dengan Allah, tidak merungut, tidak menyumpah-nyumpah. Yang kedua, usaha. Apa nak buat ni? Ya. Sampai kita baca pula dalam kisah Siti Maryam, nak cerita pasal usaha tu kan. Waktu Siti Maryam nak melahirkan Nabi Isa alaihissalam, Allah suruh goncang pokok tamar tu kan. Kalau tak goncang pun boleh je jatuh. Tapi nak tunjuk kamu dah sabar menghadapi ujian yang berat tu. Pregnant tanpa ada ayah, oi berat ujian tu. Kena maki hamun, kena kutuk dengan orang kampung. Dipandang serong. Goncang. Begitu juga Siti Hajar. Boleh je tanpa Siti Hajar nak ke hulu ke hilir, Allah keluarkan air begitu sahaja kan. Kemudian melengkapi ramuan sabar itu, bila Siti Hajar dah mula berusaha mencari air, dia berulang sampai 7 kali. Pergi balik, maka kata ulama, itu adalah simbolik kepada jangan putus asa. Kadang-kadang kita ni itulah masalah dia, cabaran dia sebenarnya. Kita dah usaha dah. Tapi sekali dua, lepas tu kita pun dah give up dah. Kali ketiga, kali keempat, lagilah Allah dah tak sayang kita dah. Allah tak dengar dah permintaan kita. Nabi Zakaria, kita baca dalam surah Maryam tu, apa dia kata? Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Doa Nabi Zakaria. Dia mengadu, ya Allah, aku duk minta dapat zuriat ni daripada muda sampai tua, daripada rambut hitam sampai rambut dah beruban putih, syaiba. Tetapi sampai sekarang aku tak pernah putus asa dalam meminta kepada engkau. Tu boleh baca di awal surah Maryam. Padahal berstatus Nabi kan, Rasul yang hebat. Daripada muda tua baru Allah perkenankan doa Nabi Zakaria sehingga diberi Nabi Yahya zuriat. Maknanya tak putus asa tu juga satu cabang, atau kita panggil ramuan yang perlu digaul sehingga dapatlah masakan sabar tu kan. Itu dia punya ramuan-ramuan dia tu, redha tadi, bersangka baik, usaha, dan jangan putus asa. Nabi Yaqub, masyhurlah kata-katanya dalam surah Yusuf, dipanggil apa? Fasabrun jamin. Fasabrun jamin. Jamin ni indah. Indahnya sabar. Dia dah sampai level tu, kita perit kan, tak rasa indah pun kan, sakit, perit, ya Allah. Itu peringkat permulaan, baru nak mendaki kan. Bila dah lepas stage-stage tu, Allah bagilah, kalau kita boleh sebut, kemanisan sabar tu. Fasabrun jamil tu maksudnya kemanisan sabar. Macam kemanisan iman, kemanisan ibadah. Dengan sabar tu dia rasa manis. Tu tinggilah. Dan benda-benda manis ni, benda rasa, kalau cerita, kita yang tak rasa, payah nak tangkap kan. Melainkan benda tu kita sendiri kena rasa. Macam contoh tuan-tuan, orang bagi durian. Saya masa duduk di Keroh dulu, dapat satu jenis durian, tak tahulah apa grade-nya, tak tanya pun. Kan? Punyalah sedap, tak tahu nak katalah punya sedap tu, rasanya itu antara yang sedap pernah saya makan lah. Kan? Dengan lemak, dengan manis, dengan gebu, dengan saya cerita sedap durian tu, tuan-tuan tak rasa. Boleh rasa macam, terasa macam terliur je lah kan. Tapi hak betul-betul rasa, tuan-tuan kena rasa sendiri. Dia macam itulah bila kita sebut kemanisan iman, benda rasa. Yang kita cerita ni teori-teori kan.
Melainkan kita kena, bila Allah bagi bala, kita sabar, kita penuhi ramuan-ramuan tadi tu, redha apa semua kan, usaha, jangan putus asa. Sampai satu masa Allah bagilah rasa manis tu. Sebab kita dah praktik kan. Dipanggil apa satu kaedah tu? Man lam yazuq lam yadri. Siapa yang tak merasa, dia tak tahulah. Kita yang dah rasa, sedap sungguh. Kan? Itu yang Nabi Yaqub kata fasabrun jamin. Dia dah dapat rasa dah sampai situ. Kita duduk tu cengang-cengang lagi kan. Apa yang manis ya, ujian berat ni, bala kan, musibah. Manisnya tu macam kita sebut tadilah hadis yang kita baca ni tuan-tuan. Macam mana sabar tu boleh jadi manis? Dia lihat akhirat tu. Betapa seronoknya nanti waktu Allah timbang kita punya amalan dengan bala-bala yang kita tanggung di dunia ni dengan penuh kesabaran. Allah bagi pahala yang unlimited tu. Sedap tu. Memang manis masa tu. Cuma kat dunia ni nak kena sabar lah. Kat dunia ni bertahanlah kejap. Berapa lama pun, 60, 70 tahun, 80 tahun. Sedangkan Allah nak bagi nanti itu berkekalan. Kamu dah tak ada dah rasa susah-susah dah nanti. Ya. Baik. Kalau tengok di situ yang kita biasa dengar, darjat sabar ni yang paling ringan sebenarnya dikatakan sabar atas musibah. Ada satu hadis daripada Imam Ibn Jauzi, walaupun hadis tu orang duk bincanglah sahih ke tak sahih, dhaif ke tak dhaif. Tapi saya suka juga nak kongsi. Dia kata siapa yang bersabar atas musibah, macam tadilah kebakaran, banjir, kemalangan, Allah beri dia pahala 300 darjat. Kemudian dalam hadis tu juga Nabi sebut siapa yang bersabar dalam melakukan ketaatan. Jadi solat tu salah satu bentuk ketaatan. Jadi rupa-rupanya nak buat benda taat ni pun nak kena sabar juga. Berapa ramai orang yang tak sabar sampai tak boleh nak sembahyang. Walaupun sembahyang tu 5 minit, 10 minit je misalnya kan. Jadi siapa yang sabar dalam menunaikan ketaatan perintah-perintah Allah yang wajib-wajib terutamanya, lepas tu disusuli dengan yang sunat-sunat, maka Allah naikkan darjat daripada 300 tadi asalnya hak musibah tu kepada 600 darjat. Kemudian akhir sekali yang paling tinggi, barang siapa yang bersabar dalam meninggalkan maksiat, yang ketika itu dia terdedah dan memang boleh buat maksiat tu. Boleh, tak ada halangan apa pun. Contoh kalau kata berzina, dia ada duit, dia ada kesihatan, dia boleh dapatlah benda-benda tu secara sorok-sorok kecil sembunyi, boleh buat. Tapi dia sabar, dia tinggal. Sabar ni pujuk nafsu dia, ya Allah. Kan? Maka dilipat gandakan sampai 900 darjat. Jadi pada 300 sabar atas musibah, 600 sabar melakukan taat, nak bangun sembahyang subuh kan, pergi sembahyang jemaah, sabar. Dalam surah At-Taubah, infiru khifafan wa thiqalan, Allah perintahkan sahabat-sahabat masa tu dalam perang Tabuk pergi berperang. Itu perintah tu, kena buat. Nak kena sabar menjunjung perintah Allah, bukan senang perang kan. Sabar kata. Tu. Jadi 600. Tapi rupanya paling tinggi sabar meninggalkan maksiat. Yang kita memang berpotensi, yang kita memang boleh buat benda tu. Dulu kita pernah bahas, saja ulang-ulanglah bagi lekat kan. Tajuk sabar ni itu je pun dia punya perbincangan dia kan. Berkenaan Nabi Ayub tadi,
dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Alaihimassalam. Antara kedua-dua Nabi ni dua-dua sabar. Tapi mana lebih sabar antara Nabi Ayub dengan Nabi Yusuf? Sekali pandang kita rasa macam, oh Nabi Ayub lah. Ada tafsir menyebut, dalam kitab tafsir menyebut, Nabi Ayub diuji sakit ni 18 tahun. 18 tahun. Dan dia tak pernah merungut kan. Bahkan dia malu untuk berdoa minta sembuh. Malu nak minta sembuh. Sebab selama ni dah banyak sihat sangat dah. Dah berpuluh tahun sihat, tiba-tiba Allah uji, kita dah mengeluh kan, dah susah. Tapi sebenarnya kes Nabi Ayub dengan Nabi Yusuf lebih sabar. Alasan dan hujahnya kerana sabar Nabi Ayub, sabar yang tak ada pilihan. Itu yang kita kata musibah tadi ni. Musibah ni sabar yang tak ada pilihan. Banjir, siapa nak banjir? Kemalangan, mana ada kita start kereta, sahaja aku nak kemalangan kan. Bahkan kita berdoa minta jauh apa semua. Baca doa subhanallazi. Tapi bila berlaku kemalangan, tak ada pilihan dah. Allah dah tetapkan begitu. Nak tak nak orang kata sabar je lah kan. Tu. Nabi Ayub sakit, dia tak minta sakit tu. Tapi Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha untuk melakukan benda yang tak sepatutnya dibuat, Nabi Yusuf ada pilihan untuk menerima atau menolak. Hai talak, kalau kita baca surah Yusuf tu, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Ketika Zulaikha mula menggunakan senjata kewanitaannya, goda sungguh-sungguh. Boleh orang kata apa, bergegar jantung kan, boleh rasa manusia yang ada nafsu, dia ada kecenderungan, dia boleh terima dan dia boleh tolak. Tapi ternyata Nabi Yusuf tolak. Itu kata menolak maksiat. Itu susah. Macam orang terima rasuah lah. Dia boleh pilih untuk ambil duit rasuah dan dia juga boleh pilih untuk tolak. Jadi ketika dia pilih tolak tu, besar pahala. Besar pahala. Ya. Jadi musibah ni adalah darjat sabar yang paling ringan sebenarnya, walaupun kita rasa macam dah berat dah kan. Yang kedua, mengerjakan taat. Yang paling susah adalah nak meninggalkan maksiat. Ya, meninggalkan maksiat. Ya, betul. Jadi memang salah satu sifat yang kita perlu, orang kata apa, perlu berhati-hatilah, putus asa. Dalam surah Yusuf ada ayat tu, wala tayasu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Ya, jangan sekali-kali kamu putus asa, kerana tidaklah berputus asa seseorang itu melainkan dia orang yang kufur kepada Allah. Jadi putus asa ni dikaitkan dengan sifat kufur. Putus asa ialah kita rasa kecewa lah. Rasa kecewa dengan Allah tu sebenarnya. Rasa kecewa dengan perjalanan takdir kita. Daripada putus asa, kecewa ni tadi, beranak pinak pula sifat-sifat buruk yang lain. Ya. Kita kecewa sebab contohnya rezeki kita sikit, rezeki kawan tu banyak. Kita dah dengki pula tengok dia, macam mana dia boleh banyak, sedangkan rasanya sama-sama je kerja. Ya. Daripada dengki itu, macam-macam lah pula. Ya. Dia usaha benda-benda yang tak elok. Maknanya benih dia tu, putus asa tu memang bahaya. Iblis, dia putus asa daripada rahmat Allah. Dia dah give up dengan Allah bila Allah kekal untuk menjadikan Nabi Adam ini sebagai khalifah yang mesti diberi penghormatan. Dia putus asa tu. Bila putus asa, bukan dengan dengki, dengan macam-macam, dia jadi orang yang negatif, makhluk yang negatif. Itu bahaya dia. Ya.
Dia menyesatkan orang yang tu dia tak putus asa, tapi dia putus asa dengan takdir Allah tu. Allah dah mentakdirkan Nabi Adam, kamu mesti sujud pada dia. Hak tu dia tak boleh terima. Okey, habis. Kita teruskan pula nasihat yang ke-33. Tak banyak dah. Sebenarnya lagi sehelai setengah je untuk kita khatam bab yang ketiga ni. Dah di hujung di hujung-hujung bab ketiga. Qala musannif rahimahullahu ta'ala yastaqbilu banu Adam arba'an nuhubat yantahibu malakal maut ruhahu wa yantahibul warasatu malahu wa yantahibud dud jismahu wa yantahibul khasma amalahu. Amalahu bukan amalahun tu. Tu macam tanwin pula. Amalahu sahaja. Untuk dhamir. Anak cucu Adam, ibnu Adam, kita semualah. Anak cucu Adam yastaqbilu akan menghadapi arba'a 4 macam nuhubat renggutan. Apa renggutan? Renggut, rentap. Akan menghadapi 4 macam renggutan. Direnggut, diragut, direntap. Apa dia? Malakul maut. Malakul maut, malaikat maut lah, akan merenggut, menyentap nyawanya. Kita akan hadapi semua ni. Yang kata anak cucu Adam tak terkecuali lah. Semua akan lalui. Malakul maut. Malak tu dalam bahasa Arab kita kata mufrad lah. Malaku singular. Kalau banyak malaikah. Malak. Lam baris atas. Kalau lam baris bawah, malik berubah jadi makna raja lah. Maliki yaumiddin. Yang kedua, ahli waris akan merenggut, mengambil hartanya. Tadi malaikat dah ambil nyawa. Bila ambil nyawa maknanya matilah. Innalillah. Bila innalillah, harta kita automatiklah akan difaraid kepada ahli-ahli waris. Bahkan banyak kes yang berebut-rebut, bergaduh-gaduh pula sebab harta tu. Kemudian yang ketiga, dia bersusun-susun. Dia punya flow tu betul lah. Mati. Lepas tu reta diagih-agihkan. Bila mati, jenazah kita pun ditanam, dikebumikan dalam liang lahat. Tempuh pula yang ketiga. Ulat ad-dud akan merenggut, memakan daging tubuhnya. Dan akhir sekali, para penuntut, khosma'. Khosma' ni diterjemah para penuntut. Akan merenggut, merentap, merampas, mengambil pahala amalnya. Itu dah cerita akhirat dah. Start daripada kita mati. Lepas tu masuk alam kubur. Kemudian dibangkitkan, berkumpul di mahsyar. Ini semua kita panggil tadilah kekuatan orang Islam. Ghaibiyat. Benda-benda gaib ni kita kena tanam selalu, kena ingat selalu. Ini yang kita akan tempuh nanti. Okey, huraian dia kata apa? 4 hal yang akan merenggut manusia. Iaitu malaikat maut akan merenggut atau merentap roh anak Adam dengan paksa. Maksudnya jarang orang yang memang nak mati kan. Kalau boleh tak nak mati lagi. Tapi dipaksa, ambil juga. Wan-nazi'atu gharqa wan-nashitati nashta. Kalau kita baca surah An-Nazi'at tu,
Tengok dia punya tafsir tu memang gerun lah. Macam mana cara malaikat merentap, ya, mencabut nyawa dengan keras, dengan kasar. Ada satu gambaran tu dia sebut roh kita ni macam dah sebati dengan jasad kita, macam akar yang dah kemas, kejap. Jadi nak cabut tu kena macam tarik turun kan. Macam itulah diibaratkan roh waktu nak keluarkan nyawa kita tu. Dengan kasarnya dia Kalau orang beriman tu dia pelan-pelan lah sikit kan, bersopan santun lah sikit. Tapi kalau fajir, orang kafir tu memang dia rentak-rentak gitu je. Nak bagi keluar roh tu kan. Itu yang azab tu, sakit tu. Ya. Jadi malaikat maut akan merenggut roh anak Adam, ya, dengan paksa. Itu kita akan lalui nanti. Ya. Kemudian ahli waris merampas harta bendanya. Merampas ni bunyi macam kasar lah, kira berebut-rebut lah tu. Kalau boleh elok ikut faraid, tak bergaduh-gaduh tu kira besar rahmat lah. Ya. Setelah anak Adam meninggal dunia. Kemudian ulat akan memakan jasadnya di dalam kubur. Itulah kesudahan kita nanti. Ya. Jasad kita hanya menjadi makanan ulat-ulat. Bahkan banyak lagi spesies-spesies binatang-binatang bisa yang ada, yang menakutkan. Ya, ular, kalajengking, ya, memagut. Dan akhirnya jasad kita pun mereput, membusuk, mengembung. Semalam ada seorang ustaz, dia cerita pengalaman macam mana ada jenazah-jenazah ataupun kes-kes kematian di luar negara. Ustaz tu dulu dia belajar di Mesir. Dia kata bila ada orang meninggal di luar negara, di Mesir lah, sebab tempat dia belajar tu, proses nak bawa balik tu dia kata kadang-kadang memakan masa seminggu. Jadi mayat tu macam mana keadaan dia, terpaksa diawit, terpaksa dibubuh ubat. Dan dia kata ada satu benda yang dia terpaksa buat dekat mayat tu, dirodok dengan satu besi ke dalam badan mayat tu untuk, tak tahulah dia sebut apa, nak bagi kering, nak bagi hilang darah. Itu memang sangat menyeksa mayat. Sebab tu tak digalakkan kalau kita tak ada apa-apa kepentingan, masyarakah yang berat, kat mana meninggal, tanam je. Macam kita tengok arwah Ustaz Arundin kan, meninggal kat California, tanam. Ada satu hadis dalam riwayat Imam Nasa'i, hadisnya maksudnya lebih kurang, Ustaz itulah cerita semalam di Istimak Sungai Petai. Kalau kita meninggal di tempat yang bukan kelahiran kita, tak payah cakap luar negara lah, dalam Malaysia sendiri. Contoh saya lahir Perak, meninggal di Johor. Maka Allah menyuruh malaikat mengukur jarak daripada Johor ke Perak ni, berapa jarak dia. Maka jarak itu akan dijadikan keluasan kuburnya. Itu hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ya. Nak menggalakkan supaya selesaikan ke bumi di Johor. Kita wakaf harta si mati dan diniatkan pahala kepada si mati, insya-Allah dapat. Ya. Dan memang itulah yang sepatutnya dibuat oleh anak-anak waris. Ya. Perbanyakkan amal dengan niat supaya Allah sampaikan, ya, pahala kepada arwah.
Kita tak katalah confirm Allah sampaikan, mudah-mudahan. Macam kita buat tahlil lah. Kita tak kata confirm dapat pahala, tapi kita berharap. Untuk kita yang masih hidup, itu habuan kita lah. Kalau kita yang dah meninggal dunia, kalau waris buat terutama anak, dia sebenarnya ada unsur hak Nabi sebut tu. Apabila terputus anak Adam, apabila mati anak Adam, iza mata banu Adam, terputus amalan kan, kecuali 3. Salah satunya doa anak yang soleh. Jadi anak ni wakafkan untuk arwah mak dia. Di situ ada unsur doa tu. Ya Allah, ni aku wakaf ni. Ya. Satu amalan dia wakaf, tapi dia pasang niat pula tu. Sampaikanlah pahala kepada arwah. Bukan mak dia yang wakaf, dia yang wakaf. Tapi di situ sebenarnya doa anak yang soleh tu yang diambil kira. 3 amalan yang boleh meneruskan pahala tu sampai kepada arwah. Jadi kita baca Quran, pahala untuk kita dah ada dah. Tapi habis sedekah tu, ya Allah, kan, sampaikan juga pahala ni pada tu. Cara kita mengenang jasa orang tua kita lah. Tu anak yang sentiasa ingat kan. Jadi dengan belas kasih Allah, kalau Allah sampaikan, dapatlah. Walaupun itu bukan amalan wakaf si mati tu, anak dia. Tapi kalau si mati pun ada amalan wakaf waktu hidup, tu rezeki dia lah. Lepas tu dengan anak pun bagi pula, hantar lagi, bonus lah kan. Dapatlah lagi apa kelebihan-kelebihan yang mungkin tak ada pada orang lain. Ya, sangat bukan kata boleh, memang begitulah sepatutnya. Apa saja kebaikan kita buat, macam tawassul lah, dia ada unsur tawassul. Dan macam saya sebut tadi, doa anak yang soleh tu kan. Ya Allah, ampunkan dosa mak ayah aku. Makna memang ciri-ciri anak soleh, dia tak akan pernah miss lah dalam sehari itu untuk mendoakan keampunan bagi mak ayah dia. Ya. Penuntut, kita tutup yang ni last. Penuntut atau apa maksud penuntut ni? Dia kata lawan-lawan. Seteru dia. Khasma' ni asalnya bertembung. Kereta bertembung, berdebung, berlanggar, bergaduh. Ya. Lawan-lawan yang mempunyai hak untuk menuntut haknya, dan akan menghabiskan amal solehnya. Orang-orang yang berasa berhak di akhirat nanti, dia ada huraian ni, untuk poin yang keempat je dia ada huraian. Orang-orang yang berasa berhak di akhirat nanti tidak akan berdiam diri. Siapa-siapa pun, termasuk kita sendiri. Mereka akan menuntut pihak-pihak yang menzalimi kita lah, menzalimi seseorang tu waktu di dunia dahulu, dia akan tuntut. Itu maksud penuntut tadi tu. Menuntut dengan cara menyita harta si zalim, yakni berupa pahala amal soleh. Menampar, ini qisas. Atau memukulnya. Kita kena buli kan. Kes-kes buli kat sekolah tak habis-habis. Nak balas tak berani, pendam je macam tu. Tapi dia tak halalkan, dia tak maafkan. Kat akhirat nanti dia boleh tuntut. Kalau dia maaf tu settle lah. Kalau dia tak maaf, hak dia. Dan sebagainya lah, qisas. Merampas amal solehnya jika si zalim mempunyai amal soleh. Jadi amal soleh kita pahala lah. Pahala tu kena renggut, kena rampas. Itu maksud poin keempat tu. Wa yantahibul khasma amalahu. Habis pahala kita difaraid pula oleh orang yang menuntut. Itu sekiranya kita ada amal soleh.
Apabila tidak ada amal soleh ataupun mungkin pahala dah kering dah, ramai sangat orang tuntut, muflis dah, kita licin dah, maka dosa orang yang dizalimi itu pula dilimpahkan, ditukar, ditransfer kepada si zalim. Jadi betul lah ayat para hukama ni, nasihat yang ke-33 ni, dia punya flow tu macam tu lah. Malaikat dulu, start dengan malaikat ambil nyawa kita, rap, kena regut dah. Lepas tu harta pula, rap, habis. Bawa ke kubur, ulat pula. Sampai akhirat, tak habis lagi selesai renggut-renggut ni. Dah pahala kita pula diambil orang, dituntut oleh orang yang berhak lah, dia kata. Ya. Yeah. Ya. Itu antara perkara yang memang dah menjadi uruf. Bila seseorang meninggal, sebelum waris nak bawa jenazah ke kubur kan, biasanya dekat depan rumah kan, dia akan buat announcement lah, anak kan. Saya bagi pihak arwah ayah, minta halal, minta maaf, kalau siapa ada berhutang apa semua maklumkanlah kan. Tapi sebenarnya kalau apa yang Nabi pesan dalam hadis, tapi kita jarang buat. Orang yang merasakan hidup dia tak lama dah, kan, dia digalakkan sangat-sangat untuk dipanggil apa, menulis wasiat. Kalau dalam hadis tu disuruh wasiat tu letak bawah bantai, tu cara orang dulu-dulu lah. Wasiat tu wasiat lah. Maksudnya kalau ayah tak ada nanti, ayah ada hutang dengan Haji Mai'on RM40. Ayah sebagai bendahari cawangan sekian-sekian, duit ayah pegang, letak dekat situ. Itu masuk wasiat tu, benda-benda. Ya, ayah sebenarnya nak buat korban tahun ni, tapi rasa-rasa hayat ayah pun tak panjang. Kalau ayah meninggal, kamulah. Tu. Jadi kalau data tu dah ada, sebenarnya ulama berpandangan tak perlu dah kita buat announcement waktu nak ke bumi tu. Yang kita announce ni sebab tak ada wasiat tu. Jadi anak-anak pun tak tahu berapa ayah dihutang dengan siapa. Kan? Terpaksalah sebut. Jadi siapa-siapa berhutang tu sila rujuk saya, jumpalah kami waris-waris anak ni. Kalau yang halal tu alhamdulillah apa semua kan. Tapi kalau kita dah ada maklumat ayah tu dah siap, arwah mak dah siap, hutang ni dengan siapa hutang, jadi tak payah announce lah, nanti cara dapat ada duit bagi je lah. Sebab memang halunya benda hutang lah yang paling kita takuti ni. Sebab ada hadis sebut, orang mati syahid ni Allah ampun semua dosa dia kecuali hutang. Kecuali hutang tu maksudnya dalam syarah hadis, sehingga orang tu menghalalkan hutang, ataupun tadilah dia tuntut pahala, aku tak halal, buat pahala kamu. Jadi dia ambil pahala orang mati syahid tu kan. Kalau pahala dia banyak, tak apalah, mungkin ada lagi belen-belen kan. Jadi hutang ni memang agak ni. Ya. Sebab itu yang kita sebut, takut nanti mendatangkan masalah kepada arwah dalam kubur dan di akhirat. Sebab tu wasiat tu sebenarnya sangat penting. Hatta kita suami isteri pun kan. Saya bagi tahu suami, bagi isteri saya tahu, isteri saya bagi tahu apa dia punya, apa orang kata pun, nombor akaun, nombor PIN ni, kalau dia tak ada nanti apa nak buat. Kita share. Ni abang pegang duit ni, bendahari ni kadang isteri pun tak tahu. Kadang ada kes. Hutang ceti bukan Islam. Dia hutang ni tetap kena bayar lah. Hatta Nabi pernah berhutang dengan Yahudi tu. Bila atas nama hutang ni memang perlu diusahakan bayar. Kalau tu catat lah. Hutang dengan ceti, hutang dengan ini, hutang dengan tu.
Tambahan tu bila kita meninggal, baki hutang tu apa dia? Baki hutang tu dihapuskan. Insurans cover ke apa? Takaful. Tu tak apa, eloklah meringankan beban. Hatta saya pun baru ni kan ada takaful hibah kan. Kalau kita meninggal dunia, kita ambil lah bayar bulan-bulan berapa, hibah 100,000 untuk waris. Bubuhlah nama waris isteri ke anak. Selalunya kalau suami ambil hibah, dibubuh nama isteri. Tapi kalau isteri ambil hibah, dia tak bubuh nama suami, dia bubuh nama anak. Dia takut suami kahwin lain dengan duit tu. Banyak berlaku. Kadang-kadang mungkin ada hutang-hutang lain yang dengan duit hibah tu lah dia boleh cover balik 100,000 ke 200,000. Ikutlah komitmen bulanan berapa kan. Tengoklah plan takaful dia orang promote. Saya ambil apa baru ni, takaful Malaysia. Ada takaful ikhlas lah kan. Maknanya benda-benda hutang ni memang kena cakna lah, kena fikir. Kita pun tak nak bebankan waris-waris yang tinggal kan. Carilah jalan. Tapi kalau band tu biasa macam tu, rumah kan dia hapus. Bila meninggal tu dia cover dengan takaful tu lah, insurans. Kalau kita takaful lah, sebut takaful. Kalau insurans ni biasa konvensional. Ya. Kita bersalah dengan seseorang, tak sempat minta maaf, kawan tu dah mati. Okey, kalau bersalah tu dari sudut material, keuangan, kita pulangkan balik kepada waris. Ni pakcik ada hutang dengan ayah kamu dulu. Dulu masa pakcik jahil memang pakcik liat nak bayar, memang tak ada niat nak bayar pun, tapi dah dapat kesedaran ni baru tahu. Bayarlah kat waris tu. Kalau tak jumpa waris, barulah digalakkan tadi kita wakaf niat sedekah supaya Allah sampaikan pahala. Kalau kesalahan tu berupa maruah, kan, harga diri yang kita pernah fitnah cala, pun cari waris juga. Terangkan apa yang berlaku selama ni, pakcik yang fitnah, pakcik mengakulah pakcik salah jahil, minta maaf, minta apa semua. Ya, minta halal. Ya. Atau kalau kita ada rezeki lebih sikit, nak bagi apa-apa macam, orang panggil apa ya, bukan imbuhan, apa, pampasan kan, seolah-olah kan. Harga malu yang kita dah pernah buat selama ni. Maksud usahalah yang sebaik mungkin untuk menunjukkan kita memang nak berdamai, bertaubat. Ya, kesungguhan itu yang Allah nilai lah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah ampun. Ya. Tapi bila kawan tu dah meninggal, tetap sebenarnya hari pengadilan itu akan berlaku juga. Cuma nanti adalah malaikat-malaikat yang laporkan masa kamu meninggal tu, dia ni sebenarnya dah bertaubat. Dia dah minta maaf, dah jumpa waris, dia dah cover balik kesalahan-kesalahan dia. Jadi kawan tengoklah. Okey, tak apalah kalau macam tu, saya maafkanlah dia. Okeylah. Sebab di sana akan bersambunglah penghujahan tu kan. Jadi kalau dia tengok kita pun bersungguh dulu, walaupun dia dah mati, mungkin dia ada rasa okey. Itu semua di sana lah nanti tengok macam mana kan. Maaf tak maaf. Tapi kebiasaannya kita tengok hadis-hadis yang Nabi cerita, biasanya orang yang tak nak maaf pun di akhirat biasanya dia akan maafkan. Sebab Allah akan offer dia sampai dia maaf. Allah akan offer dia, aku bagi syurga ni, bagi ni yang hebat-hebat, tapi kamu maafkan dia. Nak tak nak, dia nak dapat offer tu, dia maafkan lah. Tapi kita bertaubat sungguh-sungguh kan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, habis selesai dua tajuk yang dapat kita kongsi pada pagi ni. InsyaAllah panjang umur minggu depan. Minggu depan kita akan sambung nasihat yang ke-34. Ataupun kita cuba bagi habis lah. Bagi habis untuk tutup sesi 2023 ni. Maknanya tahun depan masuk bab 4 pula. InsyaAllah, mudah-mudahan tengok macam mana. Ada sehelai lagi. Lebih kurang sehelai. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran dan perhatian tuan-tuan. Mudah-mudahan yang dah faham tu bertambah faham. Yang terlupa kita ulang-ulang selalu bagi ingat, insya-Allah. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal